Okay, dah kecil kan? Okay, dah kecil kan? Anda pergi kepada action. Sekejap action, setting. Ni ada CD-ROM, DVD ni. Media DVD drive. Ada? Ada jumpa? Dekat atas menu ni kan? Ada? Okay, media. Alright. Okay, teman. Okay, pergi ke DVD. Dia kalau tak salah saya capture ikut je. Bukan capture, sorry, insert disk. Sorry. Insert disk. Anda pilih insert disk. Insert disk. Bila insert disk, dia akan minta anda insert kat mana. Okay, ingat lagi tak kat mana kita simpan data tu? Dekat C. Anda punya dalam program kan? Program file. Saya punya dalam program X86. Okay, anda pergi pada program file. Anda cari Microsoft Learning. Okay, dalam Microsoft Learning anda akan jumpa 6232XB Drive. Dalam drive ni akan jumpa SQL full ENU iSchool. Okay, jadi dia akan buka untuk anda, ataupun dia akan load CD-ROM installation. Okay, so anda klik open. Open. Okay, bila klik open, CD-ROM ni akan keluar kat sini. Ha, tu, nampak tak keluar? Okay, bila dah keluar, anda boleh pergi pada view full mode balik. So CD-ROM dah di-load ataupun telah dimountkan kepada CD-ROM anda. Okay, dah? Semua dapat? Sama dapat? Okay, saya dapat baik keluar. Okay, bila dah keluar, anda akan dapat something macam ni auto run. Okay, untuk kita mulakan installation, sebaik-baiknya kalau anda dah buka Microsoft SQL Server Management, tutupkan dulu. Mana-mana yang belakang-belakang tak pakai, tutup. So whatever which is running at the back, tutupkan semua. Tutup, tutup, tutup semua. Okay, jangan tutup yang ni tutup yang ni tak kena. Okay, tutup yang belakang ni lah, tutup semua. Okay, tutup. Tutup. Okay, tutup semua. Okay, tinggal ni saja. Alright, so we are going to do the installation now. Okay, so just simply choose setup lah. Okay, so dia akan buat installation. Okay, so kita akan lakukan installation. Sambil kita lakukan installation, saya akan ceritakan kepada anda apakah requirement yang kita perlukan. Right, so saya kurangkan lah. Mana kita boleh belajar dia cepat lagi lah. Okay, right. So lakukan installation. Tapi installation ni ambil masa juga. Saya nak ajar install ni. Okay, tak apa. Sampai-sampai tu kita boleh belajar. Right, so tengah running. Okay, sampai sambil tu siapa nak buka modul 3, boleh juga buka modul 3. Apakah requirement yang anda perlukan? Anda buka lesson 1, preparing to install SQL Server. Anda tengok sini nota. Saya tak tengok, tanda-tanda ni. Okay, mana-mana anda nak tambah nota-nota dekat buku anda, notik. Saya akan beritahu kepada anda, notik ini. Dan semua dah tengok nota kan? Ya. Find yourself notebook kan? Oh, I don't know. I think should be open. I wait for you. Everybody wait for you. Okay, fast lah. Okay, so cuba buka. Okay, preparing modul 3 ni. Okay. Hai, ada yang ni tak? Lesson 1, preparing. Okay, dah cukup. Tak nak dia lama-lama. Tak nak buka slide. Okay. Okay, so dekat situ kalau anda tengok muka surat tu lah, apa requirement yang diperlukan? Requirement mana tadi? Software. Kan masuk memory. Memory tu terlepas.
Okay, so kita tengok memory. Lepas tengok memory, system. Kenapa nak tengok operating system ni? Install ke? Windows 7 ke? Vista ke? Install ke? Aku nak ada lapor tu. Ni? Kau dah lapor? Aku tak lapor. Ya, tak cepat pun Windows ni. Kenapa Windows SQL Server ni nak install server? Tak ada yang install. Saya install kan? Kenapa nak kena pakai saya? Kenapa nak salah kepala NAS dalam server ni? Alright. Dah rasa lah. Ini idea? Tak ada. Sebab Microsoft server, Windows server ni boleh install kat Windows punya OS dia. Ini memang install dalam Windows OS je. Tapi kenapa tak boleh install dalam Windows 7? Boleh install dalam Windows 7? Ya kan? Okay, tapi kenapa digalakkan kita install dalam Windows 7? Untuk semua saja? Baik kan? Kenapa install tu? Dia nak kira isi apa yang Baik. Dalam Windows 7 tadi? boleh, tapi dia sekarang banyak sangat dia punya nanti korang yang seperti jangan sebut main game. Baik. Okay, tak ada juga. Sebab apa? Okay, jawapan anda kena reject. Okay, jawapan lain? Pada pendapat anda? Sebab apa? Why? Tahu tak tahu? Banyak limitation. Banyak limitation. Kalau banyak limitation, kenapa kita guna dia? Macam contoh, kan kalau kita buka internet explorer dia macam tu sebagai benda ni tau. Banyak restriction yang ada. So contact and link dengan server dan Not yet lah. Dah sampai berapa. Okay. Yang paling simple sekali, yang semalam kita belajar. Windows 7 ada Active Directory. Sebab itu. Sebab dia punya security dia. Okay. Daripada security mana lebih kuat lagi? Server ke? Windows 7? Server kan? Mana lagi mudah kita nak manage? Kalau daripada satu organisasi yang besar, kita install server kita dalam Windows 7. Oh, pakai Windows 7. Okey tak? Okey kan? Segi security dia tak ada. Okay, so isu security itu penting lah. Kalau ada melibatkan satu syarikat yang besar, security itu one of the factor. Okay, that's one. Okay, disk space macam mana? Space kita yang perlukan berapa banyak? Berapa space yang kita perlukan? Anda baca kan? Hardware and software requirement. Klik. Okay, cari sini. Cuba dapatkan jawapan untuk saya. Hardware, software requirement. Okay, check. Ada internet? Tak ada internet. Okey, cuba cek dalam buku anda. Apa software dengan hardware requirement yang kita perlu? Sekurang-kurang. Ada? Ada? OS max up to 2 terabyte. Hardware, memory. Memory. 2 terabyte. Ni up to. Tapi minimum. Ada? Ini. Biasanya kalau kita install server, takkanlah server kita 1 gig RAM. Okay, biasanya 1 gig dah cukup dah. Even 512 MB pun dah cukup dah. Boleh install. Okay, tak slow lah. Okay, right, that's one thing yang kita nak tengok. Okay, alright, tak apa, kita abaikan ni. Okay, lagi software kita dah tahu dah. Tapi yang skala yang kita nak tengok minimum memory, maximum memory yang kita nak boleh guna. Okay, ini maximum memory yang kita boleh gunakan. Ada?
Ni maksimum. Maknanya kalau saya ada server sebanyak 64 GB RAM, jenis mana yang saya nak pakai? Standard. Okay, standard pun dah pakai kan? Okay, kalau saya punya RAM 128 GB, Enterprise, saya nak pakai Enterprise. Okay, right. Kalau saya nak pakai yang free, dah satu Express ataupun Express lebih advance saja. Kedua-dua ni pun free. Okay, so kedua-dua ni free. Right. Kenapa? Dia punya requirement untuk RAM. Okay. Okay, software. Kalau saya ada Windows 2003, boleh install tak? SQL Server 2008. Kenapa tak boleh? Tak compatible. Okay, so minimum requirement dia adalah ni, hardware dia. Windows 7 boleh. untuk yang Saya dah tahu lah, SP2 2003 boleh install, tapi dia kena service pack 2. Okay, apa yang anda tahu tentang service pack 2 ni? Service pack ni apa ni? What is the service pack? Apa service pack? Service pack ni operating system. What is service pack? What do you know about service pack? Apa yang tentang service pack? Tak tahu? Tak tahu? Okay, biasa macam ni. Bila kita buat operating system, bila kita buat software ataupun bila buat apa-apa, ada error, ada bug. Apa kita buat? komen. Okay, so akan very senang. Tapi masalah program kita tu ada sendiri. Kita katakanlah assignment bagi kepada anda buat program, buat C++, apa semua. Anda buat, ada error. Anda buat apa? Betulkan lah nak error kan? Debug, betulkan, lepas tu anda bagi yang program yang baru. Betul? Sama juga macam Microsoft. Anda install operating system Windows 2003 2008. Okay, lepas install 2003 2008 ada error. Ingatkan software ni tak ada error. Semua ada ingat kan? Microsoft Office pun ada error. Okay, bila ada error, apa dia buat? Dia buat patch. Patch ni kita panggil sebagai service pack. Dia install service pack, dia akan betulkan di mana-mana yang ada error. So program kita akan sentiasa okey lah, tak ada masalah. Kalau ada error, dibetulkan. Ada error, dibetulkan. Okay, bila dibetulkan tu, pembetulan tersebut tu adalah service pack. Boleh faham tak? Okay, sahabat faham? Do you understand so far? Okay, so maknanya untuk 2003 anda kena install service pack 2. Baru dapat install SQL Server 2008. Windows 7 boleh, Vista service pack 2, XP service pack 3. Kadang-kadang soalan-soalan exam macam ni pun ditanya kan? Okay, ditanya tu in a sense of adakah operating system yang dia ada ni boleh install SQL Server tak? Biasanya dia ada kategori lah. Soalan dalam untuk chapter 3 ni ada 2-3 soalan ditanya. Chapter 1 ditanya 2-3 soalan. So semua total lebih kurang dalam 40 lebih soalan lah. Paling-paling maksimal 55 soalan. So anda kena jawab soalan dalam 3 jam. Okay, ada 55 soalan. Okay, so certain question will comes out from here. Okay, alright. Minimum .NET framework. .NET framework apa? Apa dia .NET framework? Pernah dengar .NET framework? Tak tahu. Tak tahu kan? .NET framework. Pernah? Tak? Okay, semua pernah belajar C? C++. C++ before. Okay, C++. Okay, bila anda buat program, baris pertama sekali anda letak apa tu? Include IO3 dan sebagainya. Include IO3 ni apa? Library. Okay, library ni tak apa? Function, program-program yang terlibat. Okay, sama juga untuk Microsoft. .NET framework ni adalah library. Okay, dia merupakan satu library yang kita install ke dalam mesin kita. Okay,
.NET framework yang terkini adalah 4.5. Okay, 4.5. Dia adalah untuk support Windows Server Windows Server Windows Server 2012, Windows 8. Okay, semuanya menggunakan 4.5 .NET framework. Okay, .NET framework. Dia adalah library lah. Library tu bila dah masuk dalam komputer, dah boleh install, boleh dipakai. Alright, dan yang lain-lain. Software lain-lain. Okay, ni minimum menggunakan Explorer 6. Of course, yang semalam kita configure name pipe, ingat tak? Name pipe ni untuk apa? Kita buat alliance kan? Okay. Share memory ni kita nak sharekan berapa banyak memory untuk server. Okay, TCP/IP ni untuk apa? Protokol tadi. Okay, alright. Dan yang ni VR ni dah deprecated lah, tak digunakan lagi. Alright, so mari kita lakukan installation tanpa melengahkan masa lagi. Klik installation kan? Mana installation? Installation. Okay, klik installation. Okay, klik installation. Lepas tu dekat sini kita ada banyak option. Okay, new installation, add features, ataupun new SQL Server failover cluster installation, add node for cluster. Yang bawah, yang ni ke bawah ni dia melibatkan cluster. Okay, secerita cluster pun secerita kemudian lah. Cluster ni apa? Okay, berapa istilah yang anda kena ingat? Cluster. Cluster ni apa? Okay, cluster ni apa? Kena dengar? Tak apa, anda research nanti. Anda check. Okay, anda research. What is cluster? Okay, banyak sebagi research. Pagi tadi lah dah masuk suruh buat research tentang agile. Ni buat research buat tentang cluster kan. Okay, kita apa? You buat. Okay, dah klik dah. Yang klik atas sekali. Okay, dia keluar. Okay, so kita akan lakukan proses installation. Okay, installation siap, tapi kita tinggal siap. Okay. Okay, so di tengah sedang apa ni? This way. Show detail. Klik show detail tu. Tengoklah. Ini sebab apa? Dia tengok apa? Dia cek apa? Okay. So nampak tak apa dia lakukan sekarang? Apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Validation. Dia check OS yang tadi kita dah kat ni kan. Okay, lepas tu dia check setup administrator. Kenapa nak kena check administrator? Kenapa nak kena check? Siapa boleh install software? Admin. Kalau anda logam sebagai nama anda, boleh install? Okay, kita sebab ni. Dia nak check lagi, apa lagi dia check? Okay, dia check dia punya hardware dia restart komputer, nak kena restart dia tidak. Lepas tu dia nak check WMI, Window Management Instrument. Okay. Right, kalau anda klik kat sini dia akan bagi report dia. Okay. Right, anda boleh klik report satu-satu ni. Apa dia check? Cuba check, tengoklah. Investigate. Kenapa nak kena restart? This computer does not need to restart. Okay ni. Dia check minimum requirement, dipass. Software ni ataupun Windows 2008 boleh pakai. Ni kenapa? Anda menggunakan account administrator. Yang ni. Okay, servis ni running. Dalam komputer anda, servis ni dah ada dalam mesin. So tak ada masalah, boleh pakai terus. Okay, SQL Server compatible ke tak compatible? Sebenarnya SQL Server anda compatible dengan anda punya operating system. Okay, no problem, boleh guna. Okay, nama panjang, boleh support tak? Nama panjang-panjang. Okay, mesin anda boleh support. So tak ada masalah. Consistency pun okay. Semua dia boleh konsisten. So dia boleh keluarkan report sekali. Ditunjuk kepada anda report. Okay, kenapa report ni penting? Kenapa report ni penting? Okay, kalau anda sebagai administrator, apa yang anda tunjukkan kepada anda punya bos? Report. Report ni untuk apa? Sebab apa?
Progress, bukan setakat progress. One of the tasks yang anda kena fikirkan sebagai anda seorang administrator adalah untuk memastikan software yang anda install tiada masalah. So dengan ada report ni, anda boleh tunjuk pada bos, okay bos, software ni install tak masalah, no problem, install. Nanti install. Okay, bos cakap okay, install. Okay, bila bos cakap install, apa jadi? Install lah. Okay, kalau ada masalah apa? Buat kan? Okay, so you delegate masalah. Delegate masalah kepada bos anda. So kalau anything goes wrong, kita tak kena blame. Okay, kita kena kerja dengan smart. Kerja dengan bijak. Okay, right. Okay, kita teruskan iteration. Anda klik okay. Any problems? No problem. Okay, kalau saya ada 2005, SQL Server 2005, boleh upgrade? Boleh. Okay, saya klik yang bawah sekali. Upgrade from SQL Server 2005-2008, upgrade pada 2008 ke 12, ke mana-mana saya nak lah. Dia boleh upgradekan untuk anda. Okay, proses dia lambat sikit lah. Dia nak check macam-macam dia check. Okay, so kalau anda nak letak data, okay, macam semalam kita ada berapa hadis? 3. Okay, so maknanya data dekat hadis yang data, yang log kita letak dekat log. Okay, so sekarang di install apa sekarang? Setup support file. Okay, setup support file ni yang kat bawah-bawah ni tadi. Yang ini native setup file support. Okay, ni dia install ni. Ni requirement. Bila kita install SQL Server, dia akan installkan support file. Okay, dia by default. Bila install, okay, kalau soalan exam kita tanya juga. Okay, bila masakah kita install support file? Dia masa? During setup of SQL Server dulu. Okay, that's some of the question yang anda kena tengok. Jadi installkan, kita isi apa? Install. Okay, great. Ken, are you doing so far okay? Okay. Okay, nampak ni? Anda punya okey tak installation? Lama je. Tidur. Okay, so dalam slide anda, kalau anda tengok lesson nombor 2, dia ada cerita tentang anda installation, proses. Okay, proses pertama, dia buat apa? Anda boleh tengok sendiri lah.
proses-proses yang anda jangka akan keluar. Okay, dia akan check sistem, check features, check server configuration. Okay, dia akan check hardware, dia akan check software, check security, check state. Ni yang kita tengok tadi. Okay, so selepas tu dia akan lakukan post check. Okay, post check dia akan check yang kat mana kita nak letak data kita. Biasanya dalam SQL Server dia akan letak dalam folder 100. Program file Microsoft SQL Server 100. Okay, dia akan install dalam ni. Alright, so dia lakukan installation. Kita hampir habis dah ni. Modul nombor 3. Sekejap ni. Okay, so apa kita nak buat? Maknanya kita masuk, kalau nak install server 2008 dalam tempat yang sama, masuk CD, install, upgrade terus. So dia akan upgrade kan secara terus. Sistem database upgrade, no additional hardware, tak perlu hardware yang tambahan. Dia boleh pointkan database kita kepada database yang sama. Alright, dan kita boleh terus cepatlah proses upgrade ni. Alright, kalau anda menggunakan command line, anda juga boleh menggunakan arahan ni untuk, okay, ini kan arahan panjang-panjang kan. Siapa jadi nak belajar arahan panjang-panjang? Ini arahan panjang-panjang ni. Ni command, kalau menggunakan command line, kita nak install. Tadi kita menggunakan Windows kan. Kita klik. Kalau nak menggunakan command, kita nak command ni. Untuk ni untuk install. Ini lah, tengok. Snapshot. Okay, ambil gambar. Tak naik kepala. Okay, kadang-kadang soal exam macam ni. Okay. Untuk install SQL Server yang mana satu yang betul. 1, 2, 3, 4. Pilih lah. Dia sama. Tambah sikit je. Okay. Sometimes. So ni kena faham kan? Okay. So kita cuba tengok. Sat lagi kita akan tengok ni. Satu-satu kita akan tengok. Kenapa ni. Okay. Instant ID ni apa? Nama instant. Yang kita namakan MKTD kan? Okay, kita bagi nama. Right. Yang ni pula SQL Server Account. Kita nak letak nama Adventure Work /administrator. Nama domain kita pakai. Yang ni apa ni? Password. Kalau kita masukkan menggunakan SQL Server password. Okay, kita masukkan password. Okay, yang bawah ni. Okay, ni account untuk akses kepada servis. Okay, dan ni task skill lah. Okay, saya bercerita nanti satu lagi. Alright, so anda cuba ingatkan yang ni. Cuba buat snapshot lah. Nak upgrade, apa beza upgrade dengan install? Ada beza? Kat mana? Okay, dia ada tambah ni je. Install first time install. Dia ada action dia, upgrade. Okay, kalau install, dia ada complete image. Okay, beza dia. Dan dalam ni dia ada RS upgrade database account, RS upgrade password, upgrade account. Okay, ni ada beza. Semua dia keluar upgrade lah. Okay, right. Habis dah chapter 3. Okay, right. So check ni. Semua dapat ni? Okay, so dia akan check sama ada mesin kita compatible ke tidak. Ada apa-apa kekurangan atau tidak. So dia akan keluarkan ni. Okay, so kadang-kadang ni ada .NET application security. Kenapa ada warning? Okay, cuba check. Kenapa dia ada warning? Kena access internet. Masalah? Warning. Boleh jalan. Okay. Alright, dan yang ni pula dia ada warning firewall pula. Kenapa ada warning firewall? Sebab dalam komputer anda firewall ada on. So, ni ada masalah. Okay, tapi warning tak apa, kita boleh abaikan. Okay, kita teruskan installation kita. Next. Okay, so installation. Yes. Can you have that? Okay, our friend here still doing something here. Okay, kita break sekejap lah. Kita break ni. Kita break. Lagi nak pindah something untuk dia.
Okay, lepas anda lakukan proses ni tadi, so new installation. Okay, kat sini dia akan beritahu lah sekarang ni server mana yang dah ada. Okay, kalau anda nak tambah features, anda boleh klik kat sini. Nak tambah features dekat mana? Tapi kita bukan nak tambah features, kita nak tambah installation yang baru. So kita pilih new installation. So klik next. So bila klik next, dia akan minta license, nak pakai yang mana satu. Buat evaluation ke, express ke, advance ke. Tapi sekarang ni kita nak pakai yang full, kena masuk primary key lah ataupun product key lah. Tapi sekarang ni kita tak ada product key, kita pakai evaluation saja. Okay, so klik next. Evaluation klik next. So dekat sini dia nak confirmkan dengan kita yang kita nak menggunakan license trial. So kita pilih I accept this license. So klik next. Okay, so dekat sini anda akan ada 3 option. Anda nak install jenis SQL Server apa? Okay, previous version tak ada. Sekarang version yang 2008 ni R2 dia ada yang ni, iaitu SQL Server Features Installation, di install semua. Satu lagi SQL Server Power Pivot, yang ni untuk SharePoint. Kalau anda nak gunakan SharePoint, anda kena pilih yang kedua. Okay, kalau anda nak install semua features, anda pilih ni, yang kedua, yang last sekali lah. Okay, katakan sekarang ni kita nak install semua. Okay, we want to install all. Okay, choose all features. Okay, so click next. So click next. Okay, for you, I also record video for you. You can view yourself after this. Okay, ada video. Apa yang kita buat kat sini ada video ni. You can have a look at yourself later. Okay. Right, so ini adalah instances features yang kita nak ada. Yang sebenarnya kita tengok komponen-komponen dia ada kan. Ini kita akan install semua. Let's install all of them. Select all. Okay, analysis report kita nak analysis report, SQL Server application, full text search, semua kita nak install, everything. So click next. Okay, click next. Click next. Okay, great. So dia keluar dia punya rules di sekali lagi. Okay, 21. Okay, semua pass Okay, semua pass. Alright, bla bla bla. 64 bit. Okay, semua okay. Right, mungkin you can have a look report again, nak tengok dia punya compatibility issue lah kalau nak menggunakan version yang berkaitan. Okay, so for now we can skip this one, not too important for now. So click next. Okay, this is the first part yang kita nak tahu. Okay, ingat tak yang tadi yang semalam saya cerita kepada anda, instances kita ada 2 jenis, default dan name. Okay, kat sini lah keluar name. Okay, sekarang ni name kita bagi nama apa ni? Kita ada MKDG, kita ada nama Adventure Works ataupun nama dia kan 623XB ni SQL. Okay, so kita nak bagi something unique. Katakan kita nak buat kita punya projek sekarang ni. Boleh? Okay lah, kita nak createkan satu unique, kita letak U10 lah. Database ataupun instances U10. Okay, we're going to create a new instances. Dengan instances ni ada akan ada 3 lah. 3 instances kan. Kita pilih U10. Okay, dekat sini dia akan tanya nak letak dekat mana ni. So dia akan letak di dalam program file. So kita maintain lah tempat yang lokasi yang sama. So anda boleh klik next. So klik next. Dia akan lakukan installation lepas ni. Tapi sebelum installation tu dia akan minta, apa lagi yang asal-asal dia akan minta tentang security. Nak pakai Windows Authentication ataupun nak pakai SQL Server Authentication. So nak pakai mana ni?
SQL Server. Pakai SQL Server pula. Okay, we will use SQL Server in a short while. Tak lama sangat kemudian. Okay, right. So dia akan install, dia bagi statistik. Apa size yang diperlukan apa? 2 gig. Share folder atau sistem folder 700 MB. Share instances 17 dalam 2.2 kan? 2.2 gig kan? Okay, so dia memerlukan 2.222. Dan atas sekali tu dah tulis dah. Suka-suka je nak kira. Ni atas ni dah keluar dah 2222. Rajin semua nak kira. Okay lah, tak apa, you semua tera kan nak kira kan? Okay, so click next. Alright, apa jadi? Tak jadi apa-apa. Okay, alright. So dekat sini kita punya service account. Dia akan tanya. Okay, anda kena ingat lah. Service account ni ada apa? Service account ni ada dua jenis. Satu, ND Authority Network Services, ND Authority System ataupun Browse. Okay. Network service ni tak apa? Tak tahu. Confirm tak tahu? Tak tahu. Okay. Tadi tahu? Tahu kan? Okay, sistem tu merujuk pada komputer anda local user. Ingat tak semalam anda login sebagai administrator, anda tak administrator saja tanpa domain. Okay, user yang tu kita refer sebagai sistem. Boleh faham? Mana user yang kita refer pada ND Authority System, kita refer kepada user yang ada di dalam PC. Okay, bila kita refer kepada AppWorks/administrator, kita refer sebagai apa? Kita refer sebagai domain kan? Kita tarik daripada user domain. So maknanya dia adalah network services. Boleh faham? Okay, catat. Tengok jalan. Oh. Benar. Okay, so sekarang kita nak maintain untuk semua, kita nak buat network services. So kita nak buat sama, ada yang pakai network services, ada yang pakai local. Okay, katakan yang ni kita pakai network service lah. Okay, kita pilih network service. Network service. Ni pun network service. Okay, network service. Yang ni local. Ini local. Okay, alright, itu saja. Yang ni boleh kita buat automatic. Bagi dia automatic. Okay, sudah. Boleh faham eh? So click next. So dekat sini anda akan dapat Windows Authentication Mode kan? Windows Authentication Mode dengan Mix Mode. Okay, kalau anda gunakan Mix Mode, dia adalah SQL Server Mode. So kita pilih Mix Mode. Kita pilih Mix Mode. So Authentication Mode, kita akan menggunakan Mix Mode. So bila anda klik Mix Mode, dia akan minta anda masukkan password. Okay, password yang kita akan masukkan dekat sini adalah password yang lain sikit. Okay, kita akan masuk password ni lah. Okay, Elias YSIA. Okay. Elias YSIA.
Okey, sudah? Anda boleh klik next. Okey, dia akan minta anda masukkan untuk analysis services. Siapa yang akan terlibat? Okey, saya dah cerita tak dengan detail kepada anda? Apa beza Windows dengan SQL Server? Windows Application dengan SQL Server. Dan security, ada tak cerita perbezaannya? Semalam saya cakap apa? Pasal Windows dia gunakan semua pasal komputer pasal semua. Kalau semua guna application mode lah, dia gunakan user yang berada dalam SQL Server. Yes, okey, betul. Okey, kenapa kita nak pakai dua macam tu? Ada beza tak? Mana lagi okey? Windows. Windows. Kenapa lagi okey Windows? Sebab siapa login dengan komputer ni dia Okey, dia senang kan? Okey, mana in a way, kalau siapa-siapa menggunakan Windows, dia menggunakan central password, dia adalah central. Semua user boleh guna database as long nama dia, username dia betul dan dia ada kebenaran. Okey, betul Right. Macam mana kalau ada user tu menggunakan Linux? Dia boleh access tak SQL? Tak boleh sebab dia tak nak login sebagai Windows kan? So dia kena pakai apa? Sebab tu dia kena pakai SQL Server Authentication. Itulah sebab ni. Okey, take note sikit lagi. Dan soalan exam pun selalu ditanya. Okey, katakan saya ada klien di dalam organisasi saya menggunakan Linux. So macam mana saya nak gunakan? Nak gunakan Windows ke? Nak gunakan ni semua? Atau menggunakan SQL Server? Okey, jawapan dia adalah SQL. Okey, SQL Server Authentication dulu. Okay, ingat soalan tu Remember that. Okay, add current user. So kita tambahkan user sekarang ni, iaitu administrator, membolehkan dia boleh lakukan analysis services juga. Alright, so dah masuk, anda boleh klik next. Okay. Okay, so anda boleh klik next. Okay, lepas klik next ni pun sama juga, dia akan minta untuk reporting services. So lepas kita install, kita akan tengok semua servis-servis ni nantilah. Okay, so kita install a native mode default configuration. So klik next. Okay, kalau nak menggunakan SharePoint, anda pilih nombor kedua lah. Kalau tak install, tak nak configure, pilih ketiga. So sekarang ni kita nak install semua. So klik next. Okay, error reporting, kalau nak report kepada Microsoft, kita boleh report. Tapi saya tak nak report. Okay, so klik next. Okay, dia check installation semua okay. Kalau semua berjaya, boleh install. So anda boleh klik next. Okay, ready to install, dia akan install. Dia ambil masa lebih kurang setengah jam. Okay, chapter 3 pun dah habis. Okay, kita masuk chapter 4 pula. Okay, install. Siap. Okay, kita masuk chapter 4 pula. Okay, so installation is been done. It will take approximately 20 to 30 minutes. Okay, tengok komputer anda pula lah, how fast you will be.
mengupgradekan database dan sebagainya. Okay, so kita teruskan dengan chapter 4. Okay, mode 4. Okay, mode 4 kita tengok slide sikit lah Kan ada yang tidur kan. Okay, tidur cakap Okay, mode 4, working with database. Okay, kita akan tengok tentang database overview. Overview database, di mana database kita disimpan ataupun data kita simpan. Right, so database kita dibahagikan kepada dua jenis. Okay, iaitu bila anda create database baru di dalam SQL Server, anda akan automatically create dua file. File pertama adalah file data, yang kedua adalah log file. Okay, extension file kat belakang ni adalah keluar MDF untuk data. Log file dia akan keluar LDF. Okay, dia akan keluar LDF. So dia akan keluar MDF dengan LDF. So data kita hanya ada satu sahaja MDF. Log anda boleh buat banyak-banyak. Log 1, log 2, log 3, semuanya belakang ni ada LDF extension dia. Okay, kalau anda nak buat data yang kedua, data ketiga, data keempat, anda akan dapat NDF. Okay, jelas? Okay. Itu secara teori dia lah. Nanti kita akan create nanti. Dan setiap satu size data ataupun satu table kita, dia akan bersaiz 8 KB satu page. Maknanya 8 KB, 8 KB, 8 KB, 8 KB, 8 KB, 8 kali. So 8 dalam 4, 8 dalam 8 dapat 64 KB. Maknanya satu rekod data adalah 64 KB. Satu rekod. Okay, table and index data are stored in pages that are grouped in an extended. So mana satu extend akan ada 8 contiguous 8 KB pages. Maknanya satu rekod kecil 8. So akan jadi satu extend. Satu extend 8. 8 part bersaiz 8, total size dia adalah 64 KB. Okey, boleh faham? So data kita akan disimpan terbagi kepada bentuk macam ni. Okay, kenapa kita bagi-bagikan data pada saiz kecil-kecil ni? Mana lebih senang? Satu file 10 GB ataupun file kecil-kecil 10 GB. Mana senang ni? File besar, file kecil? File kecil. Okay. Mana yang risiko tinggi lagi? Kalau file besar hilang, satu database hilang. Kalau file kecil, hilang satu dua, tak ada kesan. So dia okey. Sama. Okey. Dan apa lagi kelebihan kalau kita menggunakan data yang terbagi dari kecil? Apa kelebihan ni rasa? Kita boleh alih-alihkan. Ingat tak semalam kita belajar tentang grid? Kita boleh menggunakan teknik strip. Sikit kat sini, sikit kat sini. Kita boleh alih-alihkan. So kalau kehilangan dekat satu hadis, kita still boleh lakukan for tolerance. For tolerance. Okey, boleh faham Alright, so yang ni kita akan tengok kemudian. Yang ni yang cerita semalam, saya ada cerita kat sini. Ini baru cerita semalam, ini. Okay, tak ada cerita. Okay, ensuring sufficient file complexity. Setiap kali anda nak buat database ni, kena pastikan database anda cukup space. Itu memang biasa lah. Kalau buat database tapi tak cukup space, buat apa nak buat kan? Baik tak boleh buat. Okay, that's one. Okay, dan dia ada feature-features lain. Nak memastikan hard disk kita supaya tak lebih daripada kuota. Katakan dia ada 10 GB hard disk, kita gunakan 2 GB. So kita boleh limitkan, kita boleh kurangkan. So kita boleh sekat. So that's some things yang kita nak tengok. Okay, so dan selain itu juga kita ada database, sistem database untuk SQL Server. Dia ada 5. Okay, first of all, master, MSDB, model, TempDB, resources. Master disimpan semua configuration. MSDB disimpan tentang SQL Server Agent sahaja. Model disimpan tentang template. TempDB untuk kita lakukan buat sementara.
segala proses-proses database kita buat sementara duduk dekat MDB. Resources adalah tentang maklumat sistem objek yang kita gunakan untuk map pada skema database. Okay, memang anda mungkin nampak ni macam perkataan ni macam-macam ni, mungkin anda tak nampak lagi, tak faham lagi. So just keep in mind, kita akan tengok semula. Mana-mana yang tak faham, anda highlight first. So let's put that into mana yang anda tak faham lah. Okay, highlight lah, mana-mana perkataan anda tak faham tu, highlight anda dulu. Okay, ada tak perkataan yang tak faham? Yang any words yang tak faham, kita semua faham ni? Ni, semua faham kan? Okay, faham. Okay, next. Okay, alright, time overview. Dekat sini dia cerita lebih lanjut lah. Saya pun dah cerita juga sikit secepintas lalu. Anda pun boleh baca sendiri lah. Okay, time PB. Boleh? Pasal extend tu, Ha? file extend tu, Ha? tak file. Apa dia? Extend file tu tak file. Tak faham. Dia ada 8 dia lah file. Dia file kecil lah. File Tapi dia. dia dalam. Dia dalam file dalam file. Oh, file dalam file. File dalam file tak ada dekat file kita. Kalau file dia Tak. Okay, so nak tengok ni takut dia mengganggu installation ni. Hash table. Okay. Hash table Dekat mana you tengok hash table? MDB hash table adalah table sementara. Table sementara dan dia adalah secure. Okay, so kita boleh sebagai hash table. Biasanya hash table ni juga biasa digunakan untuk password. Hash password. So contohnya huruf ABC dia dah convert pada simbolik. Maknanya disimpan dalam bentuk simbolik. So bila dia convert balik, dia akan jadi data normal. Okay, tunggu ni siap ni. Tunggu siap ni kita boleh tengok yang seterusnya. Okay, mungkin boleh tengok je kot. Okay, so sekaligus bila siap nanti kita akan selesaikan chapter nombor 4. Okay, working with file and file groups. Okay, this is one more thing. Okay, tadi kita cerita tentang file, di mana file kita boleh simpankan MDF, LDF. Okay, ini adalah file kita. Okay, selain daripada itu juga kita ada file group. Okay, file group dia berfungsi untuk kita agih-agihkan MDF, LDF, NDF kita ni. Okay, biasanya yang kita nak agihkan biasanya dekat NDF lah. Okay, contohnya, okay, anda ada satu sekolah. Okay, anda ada satu sekolah. Okay, sekejap ya, saya tunjuk satu slide. Satu slide ni menarik juga ni. Sekejap. Okay, kalau tengok yang macam ni, apa maksud dia? Directory. Kita ada partition lah. Okay, kita ada berapa partition? 4 partition. Okay, kenapa kita kena ada banyak partition? Backup simpan. Macam semalam kan, kita boleh simpankan data dengan lebih efisien. Okay, katakan sekarang ni kita nak menguruskan data sekolah. Okay, data sekolah. Okay, apa data-data yang kita boleh simpan dalam sekolah? Data-data pelajar kan? Okay, lagi? Alamat staff. Lagi? Subjek. Okay, mungkin nak simpan maklumat-maklumat buku kan? Okay, daripada banyak-banyak tu, mana yang paling banyak sekali simpan data? Maklumat pelajar kan? Okay, maklumat pelajar banyak. Kenapa banyak? Tiap-tiap tahun ada student masuk. Sekali masuk, beratus-ratus. Right? Dan ni kita kena simpan sampailah darjah 5, darjah 6. 1 sampai darjah 6. Lepas
pada jam 6 bawa transfer pergi ke sekolah menengah. Okey, kalau something macam tu kan. Okey. Jadi apa yang kita nak buat? Kita nak wujudkan, saya nyatakan kepada anda, iaitu sekolah kita ni kita ada database sekolah. Okey, so database sekolah kita ni kita akan terbagi pada dua lah, yang seperti yang saya ceritakan kepada anda, satu data file dengan satu log file, betul? Okey, bila kita data file yang pertama, kita gunakan extension apa? MDF. Okey, extension file pertama untuk log file LDF. Yang kedua log file. Okey, LDF. Semua LDF je. Kalau data yang kedua untuk data file baru dia NDF. Okey, jadi sekarang ni kita wujudkan satu MDF, dia boleh banyak NDF. LDF boleh banyak. Okey, alright. So katakan sekarang ni kita wujudkan data file kita. Okey, lepas ni kita akan buat lah. So database kita akan buat school 1, kita akan buat school 2, school 3, school 4. Okey, so nampak Alright. So LDF kita boleh buat yang banyak. Mungkin untuk masa ni kita buat satu je lah. Right. So kalau macam ni situasi dia, okey. So kita ada kita punya structure dia. Okey, apa yang kita nak buat adalah kita nak groupkan. Yang ni satu group. Yang ni dua group. Group kedua, ini group ketiga. So macam ni kita nak groupkan dia. Kita menggunakan teknik file group. So kita namakan dia sebagai nama group. Kali pertama kita buat, dia akan automatically create sebagai primary. Kita tak boleh ubah. You cannot change. Okay, bila seterusnya D dengan, ini silap ni, D dengan D, ni E, silap kesilapan teknikal. Okay, betulkan sikit. E, okay, dah, betul. Alright, so kita ada, kita cantumkan 2 dengan ini yang barang semua. Alright, okay, masih. Okay, so kita cantumkan 2 dengan 3. So kita namakan file group dia sebagai dynamic. Yang 4 kita namakan dia sebagai static. Okay, kalau ni tengok by keyword ni, yang mana satu ni? Mana satu kita nak simpan dekat nama pelajar. Nama pelajar nak letak dalam table, maklumat pelajar nak letak dalam table mana? Ha? Kenapa family? Value utama lah. Kalau kat sekolah tu tak ada pelajar, tak ada utama. Salah sikit. Oh ya. Okey. Seperti anda awak ada ceritakan tadi, pelajar memerlukan hadis yang banyak. Okey. Masa tu nak tak? Pandemik. Sebab dia bersimpan 2 dengan 3. Okey. Maklumat cikgu letak dekat mana? Primary. Salah tak? Boleh tak ubah? Okey. Kalau tahu tadi gua masuk. Oh, sama. Takkan masuk 100 orang akan masuk kan? Belum kat sekolah. Ada tak cikgu sampai 100 masuk? Kalau baru lah. Sekolah baru lah. Sekolah baru pun paling banyak sekolah baru pun 15. 15 kan? 30. Okey lah, 50 lah cikgu baru. Takkan sampai 200 kan? Tak macam kan? Sebenarnya kita perlu tak data hadis susah? Boleh sikit kan? Ini pun beli banyak pun 200. Okey tak? Kan lebih dari tu kan? Okey lah, kita 1000 lecture. 1000 lecture. Pun, ingat, pencatat pelajar lagi banyak kan? Pelajar ni sampai beribu-ribu, 4,000, 5,000. Sekali kemasukan 8,000 pelajar. Okay. Still pelajar lagi banyak. Right. So dalam sini ni kita boleh letak maklumat cikgu dan statik. Buku-buku ini juga. Apa yang kita simpan time ni? Yang melibatkan tentang sistem data yang kalau tak menggunakan banyak sangat. Okey, kita letak dekat primary. Kita sepatutnya jarang
patut letak dekat primary lah. Mungkin kita letak 1, 2 lah. Okay, mungkin system file, student, library, teacher, kita kena letak. Alright, ni contoh bentuk database yang kita kena letak. Okay, right? Okay, dah siap installation. Okay. Mari kita tengok installation kita. Saya tak siap lagi kot. Siap juga. Tutup. Okay, mari kita buka. Sebalik chapter 3 balik. Okay, chapter 3 pun tak banyak mana. Kita boleh buat dua-dua serentak. Okay, chapter 2, chapter 3 tentang installation. Chapter 4 nak create database. Okay, so mari kita tengok lah. Okay, database kita. Pergi start. Okay, kat mana kita nak tengok sama ada servis kita semua jalan ke tidak? Apa betul? Configuration Manager. SQL Server Configuration Manager. Dalam Configuration Tools ada Configuration Manager. Okay, buka Configuration Manager. Cuba cek, servis anda tadi semua jalan tak? Semua jalan? UTM jalan tak? Jalan, okay. Alright, cantik. Okay, cuba tengok. Pergi kat SQL Service ni, anda akan tengok semua berjalan. Okay. Alright, kecuali yang saya punya lah, ada yang tak jalan. Agent ni tak apa. Alright, tak apa. Okay. Yang UTM semua dah jalan. SQL Server Configuration Manager. Okay. Alright. So sekarang ni kita boleh cuba pergi pada start. Pergi pada SQL Server Management Studio. Dan kita masuk kepada database kita. Okay, so anda boleh masuk UTM. Okay, boleh masuk tak UTM? Oh, silap. Dia kena masuk nama komputer /UTM. Silap. Dia tak boleh masuk UTM saja. Okey, kena tambah belakang ni. UTM. Okey, nampak? Boleh masuk kan? Boleh tak? Okey. Right, so sekarang ni kita dah createkan ni. Okey, saya nak anda createkan dia punya name file boleh tak? Lain. Create lines je. Tak best lah. Banyak-banyak ni. Pendekkan sampai lines. Okey, cuba buat sekarang.
Okay, so anda klik alias, new alias, pilih name part, nama ke sebagai utem. Okay, so server yang kita nak rujuk adalah server tadi tu, nama ni tadi. Kalau tak ingat nama dia, nak salin arah yang ni, dan gantikan ke dalam sini. Okay, sudah. Klik OK. Alright. So sekarang ni utem saja pun sepatutnya dah boleh masuk lah. Dia mungkin nak kena restart lah. Lepas restart should be okay kot. Macam biasa. Dia tak ingat jumpa tak jumpa. Okay. Okay, right. So nak kena restart lah. Restart. Apa yang anda kena buat, anda kena letak ./utem. Baru dia okey. Right, so lepas type macam tu, anda klik / restart dan anda dah boleh connect. Okay, sebagai utem. Alright. Okay, sekarang ni ada connection menggunakan Windows Authentication Mode. Okay, saya disconnect semula. Saya lakukan connection sekali lagi. So tadi kita menggunakan utem Windows Authentication Mode. Kali ini kita menggunakan SQL Authentication Mode. So kita gunakan SA. SA adalah System Administrator. Itu adalah login username dia. Dan masukkan password lah. Yang password yang tadi yang kita masukkan, iaitu yang Malaysia tadi tu. Anda lakukan remember me, anda klik connect. Password tak betul. Okay, dapat tak masuk? Tak dapat? Boleh masuk tak anda punya? Ke tak boleh? Yang SQL Server Management Studio boleh? Yang untuk SQL Server Education boleh masuk tak? Full stop, titik, slash, backslash. Masukkan dulu. You know what is Windows Authentication or SQL Server Management? Tadi kita pakai Windows Authentication boleh masuk kan? Okay, pada SQL balik. Username. SSA. Login SSA. SSA. Kita masuk.
Okay, so kalau tengok perbezaan dia, saya lakukan dua connection dua kali. Sekali kita menggunakan Windows Authentication Mode, dia akan keluar AdventureWorks/Administrator. Yang dekat bawah saya menggunakan Mix Mode ataupun SQL Server Authentication, dia akan keluar SA kat bawah sekarang ni. So ni perbezaan dia lah. Yang ni adalah Windows Authentication, yang ni adalah SQL Server Authentication. So nampak perbezaan dia? Okey, sudah? Right, sudah ya? Belum ke?